Assalamualaikum, saya Khairul Faizi bin Abdul Aziz, nombor matrik 282944, membuat tugasan projek individu iaitu idea pemasaran bagi produk daging burger Wahyu. Visi bagi hidangan burger daging Wahyu ini adalah Our Fresh Produce Promise, manakala misi adalah menjanjikan hidangan burger daging Wahyu yang bermutu, berkualiti dan kepuasan selera yang berbaloi. Sejarah perkataan Wahyu dikenali sebagai Wa iaitu Jepun dan Yu ditafsirkan sebagai lembu. Jenis Wahyu ini muncul sekitar abad ke-20 di mana pembiakan lembu tempatan Jepun dan lembu daripada negara-negara Eropah. Berikut adalah negara-negara penternakan besar daging Wahyu, ialah Jepun, Amerika, New Zealand dan Australia. Terdapat 4 jenis lembu utama yang menghasilkan daging-daging Wahyu yang lembut dan sedap. Menurut pembacaan, lembu ini diasingkan pada umur 12 bulan. Lembu akan disembelih pada umur 3 tahun dan diberi makan 3 kali sehari. Dan lembu ini boleh mencapai berat sehingga 700 kg. Berikut adalah komponen utama produk burger daging Wahyu. Satu adalah cara penternakan lembu untuk dapatkan daging Wahyu yang bermutu tinggi. Anak-anak lembu diberi makan dengan khas 3 kali sehari seperti jagung, bijirin, herba alfalfa, bali dan jerami gandum. Anak-anak lembu ni juga diberikan dengan susu formula dan dipakaikan jaket ataupun selimut ketika waktu sejuk. Pada usia 7 bulan, mereka akan dilelong ke ladang lain bagi proses penggemukan, dibesarkan, dibangsal dan juga diberi nama untuk setiap lembu. Dan lembu mempunyai sijil kelahiran mereka. Antara komponen burger daging Wahyu adalah resepi burger daging Wahyu baru leleh. Resepi ini menggunakan daging Wahyu, susu, tepung, serbuk yeast, garam, gula, oregano, basil dan lain-lain herba rempah untuk menyeri dan menyedapkan lagi aroma bau daging Wahyu semasa dimasak. Klasifikasi produk. Kualiti dan jumlah marbling diklasifikasikan daripada tahap 1 hingga 12. Menurut Beef Marbling Standard, angka 12 menunjukkan kualiti dan jumlah marbling terbaik. Setiap daging lembu yang dihasilkan mempunyai sijil kelahiran mereka yang membolehkan kita mengenal pasti asal-usul baka dan ladang tempat lembu ini ternak. Dan sijil ini dikeluarkan oleh Japan Meat Association. Aroma. Dah tentulah ia menjadi identiti produk ini, di mana Wahyu mempunyai aroma yang manis, berlemak dan dikenali sebagai aroma daging Wahyu. Melihat daripada tekstur marbling yang luar biasa, di mana rasa yang lazat yang langsung meleleh di mulut sewaktu memakan daging Wahyu ini. Maknanya ianya setiap kali kita makan, kita akan merasa jus dan juga kelembutan daging Wahyu ini. Manakala bagi strategi harga, ia bergantung kepada faktor luaran sebenarnya. Ini berikutan daripada pasaran dan permintaan juga, sebab daging Wahyu ni mempunyai peminat tersendiri. Mereka sanggup berbelanja demi untuk gaya hidup yang mewah. Selain daripada itu, memberikan perbezaan ketara kepada produk dengan harga, kualiti lebih baik, ciri-ciri yang unik, style pembungkusan yang mewah dan menggunakan jenama yang unggul. Harga ini bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan semasa dalam masa jangka yang pendek. Ia juga bagi menambah kos yang berubah, iaitu anjal, kerana daging Wahyu yang diimport ni menggunakan mata wang asing. So dia ada susut dan naik lah.
Selain itu, ia juga memastikan kelangsungan operasi yang memerlukan kos yang tinggi. Berikut adalah senarai harga yang dicadangkan. Untuk Korogi burger 60 gram dijual pada RM7.80 sekeping. Akage burger 100 gram RM13 sekeping. Niho Takaku 300 gram RM39 sekeping. Mukaku 100 gram RM15.60 sekeping. Dan Shohon Samba 200 gram bersama dengan RM26 sekeping. Berikut adalah sasaran pelanggan untuk burger daging wahyu. Pertama adalah pelajar IPTS. Mereka adalah pelanggan yang suka makan makanan western dan datangnya mereka ni daripada golongan anak-anak orang kaya, berkemampuan dan boleh membeli daging wahyu seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali. Sasaran kedua adalah salesman yang high profile, sebab mereka ni selalu meraihkan pelanggan-pelanggan yang berpotensi di tempat makan yang high class, ataupun dalam arti kata mereka ada entitlement allowance untuk digunakan untuk membeli ataupun menarik pelanggan-pelanggan yang berpotensi membeli produk mereka. So antara permintaan yang baik bagi tujuan sasaran adalah mereka-mereka yang datangnya daripada suku kerjaya salesman yang high profile. Seterusnya, saya meletakkan sasaran pelanggan bagi pekerja-pekerja di kota metropolitan, kerana mereka ini mempunyai pendapatan per kapita tahunan yang tinggi dan mempunyai kemampuan untuk menikmati daging wagyu dan sesuai dengan cara hidup mereka yang mewah. Sasaran keempat adalah kawasan perumahan elit, di mana ramai suri rumah tangga mereka yang tidak bekerja mempunyai masa yang terluang banyak untuk bersosial dan mampu berbelanja besar untuk burger daging wagyu. Di samping itu, diterapkan juga promosi ataupun diskaun-diskaun pada bulan-bulan tertentu atau minggu-minggu tertentu untuk menarik minat mereka-mereka ini yang berkemampuan untuk membeli burger daging wagyu. Berikut adalah teknik dan strategi bagaimana untuk memasarkan daging burger wagyu, ialah melalui pengiklanan. Penggunaan media cetak, TV dan akhbar meskipun mahal tapi amat efektif. Yang kedua ni melalui media sosial, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Menekankan jualan peribadi juga penting untuk bersemuka dengan pelanggan-pelanggan yang berpotensi untuk membeli daging burger wagyu ini. Strategi ketiga adalah promosi jualan, memberi insentif kepada peniaga ataupun orang tengah dengan harga yang lebih murah, di mana harga promosi ini adalah bersifat jangka pendek bagi menggalakkan pembelian. Mungkin memberikan diskaun sekiranya pelanggan membeli lebih daripada satu, kita beri satu percuma. Strategi keempat adalah perhubungan awam melalui program Customer Service Relationship, membuat kerja-kerja amal untuk menarik pelanggan, menyedarkan wujudnya jenama dan produk burger daging wagyu ni di dalam pasaran. Berikut adalah saluran pengedaran dan strategi pengedaran daging burger wagyu. Menggunakan penghilang orang tengah untuk sampaikan produk ini kepada pengguna penting, kerana mereka ini mengetahui tahap kepuasan pengguna dan senario luaran seperti pesaing, politik, sosial ekonomi, pelagak pembeli, pemilihan pengguna produk dan strategi pesaing. Mereka juga boleh menjadi pengkhidmat pelanggan kepada pelanggan yang beraduan, sebab perkhidmatan ini penting untuk menaikkan reputasi dan menambah tahap kesetiaan pengguna terhadap produk. Manakala pengedaran, mereka menyediakan kemudahan simpan stok di gudang, menguruskan pengangkutan dan mempunyai sistem inventory yang sangat bagus. Di samping itu, sumber promosi juga dapat membantu menyampaikan maklumat dengan tepat
dan pendekatan promosi akan jadi lebih sangat berkesan untuk mendapatkan permintaan daripada pelanggan. Pemadanan, seperti yang mana kita tahu, penghilang orang tengah mahir dalam teknik pengurusan. Dia tahu lokasi pengedaran yang punya permintaan tinggi selari dengan keperluan dan kehendak pelanggan. Di samping itu, mereka ini juga adalah pengambil risiko. Sekiranya berlaku sebarang kerosakan atau kecurian maupun kebakaran di gudang mereka, mereka akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang bakal ditanggung. Ini adalah tugasan projek individu. Idea pemasaran bagi produk burger daging Wahyu oleh saya, Khairul Faizi bin Abdul Aziz, nombor pelajar 282944. Sekian, terima kasih.